Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Afifah binti Bahadur Satri, nama matriks 280019. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Kumpulan kami telah memutuskan untuk menemu bual dengan seorang alumni Universiti Utara Malaysia yang telah berjaya. Berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara, kumpulan kami telah pun menjalan sesi temu bual bersama dengan beliau secara atas talian iaitu melalui platform Google Meet. Alumni UUM yang telah ditemubuat oleh kumpulan kami adalah merupakan Encik Haikal Rashidan bin Zulkifli. Encik Haikal berasal dari negeri Pahang. Beliau merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Beliau merupakan antara mahasiswa yang sangat aktif dan tidak pernah berdiam diri. Encik Haikal sangat aktif dalam aktiviti debat. Sudah 10 tahun beliau bersama dengan aktiviti debat yang bermula sejak di bangku sekolah sehinggalah sekarang. Ketika ini, Encik Haikal masih lagi aktif dengan menjadi jurulatih dan hakim bagi pertandingan debat itu. Encik Haikal juga menekankan bahawa pengalaman sebagai seorang pelajar universiti amat dekat dengannya. Hal ini kerana Encik Haikal telah berada di UUM sejak asasi pengurusan lagi. Kemudian, beliau telah menyambung pengajiannya di peringkat ijazah dalam kos ijazah sarjana muda pengurusan hal ehwal antarabangsa. Sementara ini, Encik Haikal menyatakan bahawa beliau sedang bekerja sebagai pegawai takbir di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Pada masa ini, beliau telah pun menetap di Kuala Lumpur dan bekerja di FINAS Petaling Jaya. Terdapat beberapa pencapaian-pencapaian sepanjang Encik Haikal bergelar sebagai seorang mahasiswa di Universiti Utara Malaysia. Encik Haikal pernah diangkat sebagai tokoh pelajar di universiti. Beliau juga berkata bahawa semasa berada di universiti, beliau merupakan antara mahasiswa yang paling aktif bukan sahaja dalam aktiviti debat, malahan aktif juga dalam tarian, penyiaran dan lakonan. Beliau juga pernah menyertai kelab pengurus iaitu Kelab Persatuan Sains Politik di bawah pusat pengajiannya itu. Encik Haikal juga pernah menyandang jawatan sebagai Presiden Kelab, Ketua Unit dan Exco bagi kelab-kelab yang pernah disertai olehnya. Encik Haikal juga mempunyai pencapaian-pencapaian yang besar sepanjang bergelar mahasiswa dan juga selepas bergraduasi dari universiti. Beliau pernah menyandang tokoh budaya siswa. Selain itu, disebabkan minatnya yang terlampau dalam terhadap debat, beliau pernah memenangi debat kepenggunaan Zon Utara. Encik Haikal juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Belia, ADUN di negeri Kedah bagi Dun Air Hangat. Pencapaiannya tidak terhenti di situ. Encik Haikal juga pernah dijemput untuk menjadi moderator bagi Undi 18 semasa beliau masih bergelar mahasiswa universiti dan berada di tahun 3 pengajiannya itu. Salam sejahtera semua. Nama saya Khairi Syang dengan nombor matrik 277591. Dalam pembentangan ini, saya ingin membincangkan tentang strategi dan teknik pembelajaran yang telah diaplikasikan oleh Encik Haikal. Untuk pengetahuan semua, Encik Haikal merupakan seorang alumni UUM dan pada masa yang sama beliau juga merupakan seorang pendebat. Oleh itu, beliau akan sering mewakili universiti untuk bertanding di luar universiti dan juga sentiasa melibatkan diri dalam latihan debat. Hal ini telah menyebabkan beliau tidak mempunyai masa dan juga jarang untuk menghadiri kelas di kampus. Oleh itu, Encik Haikal telah banyak mengaplikasikan teknik-teknik yang bersifat informal. Disebabkan oleh Encik Haikal sering menyertai pertandingan debat di luar universiti, ini telah menyebabkan beliau tertinggal dengan segala pelajaran yang telah dipelajari di dalam kampus. Oleh itu, beliau tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengulang kaji pelajaran dalam masa yang singkat. Oleh itu, apakah cara yang telah beliau diaplikasikan bagi membolehkan beliau dapat mengulang kaji pelajaran dalam masa yang singkat dan juga boleh dapat mempelajari benda baru dalam masa yang singkat? Teknik yang pertama yang telah diaplikasikan oleh beliau ialah beliau telah mengadakan study group. Melalui sesi temu bual bersama Encik Haikal, beliau telah mengatakan bahawa pemilihan rakan untuk membentuk sekumpulan study group adalah sangat penting. Hal ini demikian kerana ia akan mempengaruhi secara langsung terhadap keputusan yang akan diperolehi nanti. Oleh itu, beliau telah membentuk sekumpulan study group di mana mempunyai 6 orang rakannya. Menurut beliau juga, 6 rakan tersebut sangat memahami terhadap situasi Encik Haikal dan mereka akan bertanggungjawab dan juga berperanan untuk mencatat maklumat penting semasa kelas dan akan berkongsi bersamanya semasa perbincangan nanti. Melalui sesi temu bual juga, saya telah mendapati bahawa Encik Haikal telah mengamalkan gaya pembelajaran auditory. Hal ini demikian kerana beliau telah mengatakan bahawa beliau akan senang faham dan juga mudah untuk mengingati sesuatu ilmu pengetahuan sekira melibatkan perbincangan.
Strategi pembelajaran yang seterusnya ialah Encik Haikal telah mewajibkan dirinya untuk belajar selama 2 jam setiap hari. Menurut Encik Haikal, beliau mempunyai tabiat bangun awal untuk bersenam dan seterusnya akan mengulang kaji pelajaran. Beliau akan memilih tempoh masa pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi untuk mengulang kaji pelajaran. Menurut beliau, dalam tempoh masa tersebut, beliau adalah lebih mudah untuk mengingati dan memahami sesuatu ilmu pengetahuan. Semasa ulang kaji pelajaran, beliau akan membuat petaminda dan juga rumusan terhadap apa yang telah beliau pelajari. Menurut Encik Haikal, beliau telah mengatakan sekiranya dengan adanya petaminda dan juga rumusan, beliau akan lebih mudah untuk memahami sesuatu perkara apabila beliau ulang kaji pelajaran dalam masa yang singkat. Beliau juga mengatakan bahawa dalam petaminda dan juga rumusan tersebut, beliau hanya mencatatkan item yang penting dan juga item yang kemungkinan akan muncul dalam peperiksaan nanti. Teknik terakhir yang telah diaplikasikan oleh Encik Haikal ialah beliau akan menetapkan target bagi setiap semester. Target tersebut akan ditetapkan berdasarkan kemampuan beliau dan juga beliau ingin mencabar dirinya sama ada beliau dapat mencapai target tersebut ataupun tidak. Beliau juga telah mengaplikasikan satu istilah ganjaran dan hukuman di mana beliau akan memberikan ganjaran kepada dirinya sekiranya berjaya mencapai target tersebut pada semester tertentu. Sebaliknya, beliau akan menghukum ataupun mendenda diri beliau sekiranya beliau gagal untuk mencapai target tersebut. Sebagai contohnya, beliau akan mengurangkan masa bermain dengan telefon dan masa tersebut akan digantikan untuk mengulang kaji pelajaran dan juga membuat latihan. Menurut situasi Encik Haikal, beliau telah mengatakan ganjaran merupakan satu motivasi untuk beliau supaya tidak mudah untuk berputus asa apabila menghadapi sebarang cabaran dan juga akan dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai target pada setiap semester. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Cik Muhammad Ajmal Fahman bin Cik Saidi, bernombor matrik 2781101. Hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua mengenai cara bagaimana Encik Haikal mengekalkan motivasi di dalam pembelajaran. Cara pertama, Encik Haikal gunakan untuk kekal motivasi di dalam pembelajarannya adalah dengan mempercayai sepenuhnya pensyarah dan tenaga pengajar beliau. Hal ini bermaksud beliau sentiasa yakin dan percaya dengan setiap apa yang diajar oleh gurunya dan pensyarahnya dalam kelas adalah sebuah bentuk soalan-soalan yang akan keluar pada peperiksaan nanti. Maka dengan itu, Encik Haikal terus termotivasi di dalam pembelajarannya kerana beliau yakin dirinya mampu untuk mencapai hasil yang terbaik di dalam pembelajarannya. Selain itu juga, melalui cara inilah Encik Haikal terus termotivasi di dalam pembelajarannya dengan sering mengulang kaji pelajaran dengan menekankan kepada bab dan sukatan mata pelajaran yang penting. Seterusnya, cara kedua yang digunakan oleh Encik Haikal untuk kekal motivasi di dalam pembelajarannya adalah dengan meletakkan target yang rasional untuk dicapai. Melalui target inilah Encik Haikal sentiasa bersemangat untuk cuba merealisasikan target yang diletakkan kepada dirinya walaupun terpaksa bekerja keras dalam apa jua perkara. Selain itu juga, melalui target inilah telah membuatkan Encik Haikal sentiasa yakin dan tidak mudah berputus asa di dalam pembelajarannya untuk meraih kejayaan di dalam hidupnya. Contohnya, semasa di universiti, Encik Haikal telah tetapkan target untuk meraih grade purata yang tertinggi di setiap sel di dalam mata pembelajarannya. Maka dengan itu, Encik Haikal akan melakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan apakah yang dilakukan sekiranya Encik Haikal mengalami tekanan ataupun permasalahan. Melalui temu bual bersama Encik Haikal, Encik ada berkongsi sedikit berkenaan dengan cara beliau mengurangkan tekanan yang dihadapi. Umum mengetahui bahawa terdapat pelbagai cara atau langkah yang dilakukan oleh setiap orang untuk menangani tekanan atau permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Hal ini kerana setiap masalah itu adalah sama sahaja. Cumanya yang berbeza adalah bagaimana setiap orang itu menangani permasalahan yang dibelenggu dalam kehidupannya itu. Semasa temu bual bersama dengan Encik Haikal, beliau ada berkongsi serba sedikit berkenaan dengan cara beliau dalam menguruskan tekanan yang dihadapinya. Cara yang digunakan oleh Encik Haikal dalam mengurangkan tekanannya adalah dengan bercerita masalah yang dihadapi dengan rakan karibnya itu. Encik Haikal akan bercerita dan meluahkan segala permasalahan yang ada, apa-apa yang beliau rasa dan menangis mengenai masalah tersebut kepada rakan karibnya itu.
Melalui cara ini, beliau dapat mengurangkan sedikit sebanyak tekanan daripada masalah yang dihadapinya itu. Encik Haikal juga berpandangan bahawa dengan bercerita atau meluahkan segala masalah yang menghimpit dirinya, ia dapat meringankan beban masalah yang ditanggungnya itu. Sebagai tamsilnya, Encik Haikal pernah kalah dalam sesuatu pertandingan yang disertainya, maka dia akan bercerita mengenai perkara itu kepada rakan karibnya. Sedikit sebanyak ianya membantu Encik Haikal untuk tidak terus berfikir terhadap kekalahannya itu, tetapi terus bangkit dan maju terus ke hadapan dalam pertandingannya seterusnya nanti. Beliau juga berpendapat bahawa cara ini adalah cara yang paling berkesan terhadap dirinya dalam mengurangkan sedikit beban permasalahan serta tekanan yang dihadapinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Syukri, nombor metrik 27925. Saya akan meneruskan pembentangan laporan temu bual ini. Saya akan menceritakan tentang motivasi yang memberikan semangat dan cabaran yang dihadapi oleh Encik Haikal sepanjang bergelar seorang pelajar. Yang pertama ialah tentang motivasi yang telah dialami oleh Encik Haikal. Berdasarkan temu bual bersama Encik Haikal, apa yang saya ingin jelaskan ialah tentang role model. Beliau menyatakan bahawa beliau mempunyai dua role model daripada bidang yang berbeza, iaitu yang pertama ialah Syed Saddiq. Syed Saddiq merupakan salah seorang pemimpin yang berusia muda dan mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Encik Haikal cuba mengikut jejak langkah Syed Saddiq dengan melibatkan diri dalam jawatan sebagai pengawas sekolah. Melalui temu bual tersebut, beliau telah menunjukkan sikap keberanian dan kepimpinan. Role model yang kedua kepada Encik Haikal ialah Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza pula merupakan salah seorang artis tempatan yang paling lama berkhidmat dalam industri nyanyian. Kecekalan artis ini memberikan semangat kepada Encik Haikal untuk kekalkan momentum sebagai seorang yang berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Encik Haikal merupakan seorang pegawai takbir Finas dan juga masih terlibat dalam bidang debat. Beliau melibatkan diri dalam bidang debat sejak sekolah rendah lagi. Dalam konteks mengekalkan momentum, beliau teruskan semangat untuk terlibat dalam bidang debat iaitu sebagai seorang hakim. Bukan sahaja beliau menunjukkan kecekalan tersebut, malah beliau telah menunjukkan taraf perkembangan dalam bidang debat di mana pada asalnya beliau hanya menjadi peserta debat hingga ke peringkat universiti dan kini beliau menjadi sebagai hakim dalam debat. Melalui perkongsian ini dapat kita lihat bahawa motivasi itu penting sebagai pembakar semangat kita untuk terus berjaya dalam segala bidang yang kita ceburi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran terbesar yang pernah dihadapi oleh Encik Haikal sepanjang bergelar seorang pelajar. Cabaran yang pertama yang dihadapi oleh Encik Haikal ialah pada peringkat sekolah menengah. Beliau menganggap ini merupakan cabaran terbesar kerana cabaran yang diperolehi pada usia muda. Cabarannya ialah seperti yang telah saya sebutkan tadi, Encik Haikal merupakan seorang pengawas sekolah dan seperti mana yang semua tahu, apabila diberi jawatan sebagai seorang pengawas sekolah, sudah semestinya kita diberi kepercayaan untuk menunjukkan contoh yang terbaik kepada pelajar-pelajar lain. Namun, apa yang berlaku pada Encik Haikal ialah beliau dikritik oleh gurunya disebabkan oleh tindakan yang kerap memonteng kelas. Beliau seorang yang tidak gemar akan subjek bahasa Inggeris pada waktu ini, sehingga timbul sedikit konflik antara beliau dengan guru tersebut. Guru tersebut memberi gelaran kepada Encik Haikal iaitu sebagai Coconut Head Boy kerana sikapnya yang keras kepala, kerana sukar untuk memahami apa yang diajar, khususnya untuk subjek bahasa Inggeris. Guru tersebut telah mencabar Encik Haikal bahawa beliau tidak akan mendapat grade yang baik dalam subjek bahasa Inggeris. Cabaran yang kedua ialah pada peringkat universiti. Encik Haikal melanjutkan pembelajarannya ke peringkat asasi di Universiti Utara Malaysia dengan kelayakan SPM. Perkara yang menjadi cabaran kepada beliau pada ketika itu ialah apabila beliau menghadapi pelbagai komitmen di universiti, iaitu sebagai pelajar yang ingin berjaya dalam bidang akademik dan kepimpinan. Beliau menghadapi kesuntukan masa untuk meluangkan masa dengan membaca buku. Disebabkan oleh penampilan tersebut, beliau dipandang rendah oleh rakan sekeliling dan dianggap tidak akan berjaya bergelar graduan kelak.
Pada hakikatnya, beliau telah membuktikan bahawa kenyataan tersebut adalah salah apabila beliau berjaya untuk graduasi seperti pelajar lain. Malah, beliau merupakan satu-satunya fresh graduate yang berjaya ditawarkan pekerjaan dalam sektor kerajaan setelah tamat belajar. Jelaslah bahawa setiap cabaran tersebut bukanlah satu penghalang, malah boleh menjadikan kita lebih cekal dan tabah untuk menghadapi cabaran yang lebih besar pada masa akan datang. Selamat sejahtera doktor dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Wong Hui Sing, nombor metrik 278191. Hari ini, saya ingin membentangkan tentang cara menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain melalui perkongsian daripada Encik Haikal. Cara yang pertama yang dikongsikan oleh Encik Haikal iaitu menjadikan cabaran-cabaran itu sebagai tenaga dan motivasi. Encik Haikal berkongsi dengan kami bahawa beliau pernah dinamakan sebagai Coconut Boy oleh cikgu bahasa Inggeris beliau. Coconut Boy bermaksud benda yang diajar oleh cikgu bahasa Inggeris beliau susah untuk difahami oleh Encik Haikal. Beliau tidak dipengaruhi oleh kata-kata ini. Beliau belajar bersungguh-sungguh untuk membuktikan diri sendiri. Pada akhirnya, Encik Haikal mendapat keputusan A dalam bahasa Inggeris semasa peperiksaan SPM. Beliau juga pernah dipandang rendah oleh cikgu kimia beliau bahawa beliau tidak akan dapat tawaran masuk ke dalam universiti. Hal ini kerana beliau sering keluar masuk daripada kelas untuk menyertai pertandingan debat. Walaupun dipandang rendah oleh cikgu kimia beliau, Encik Haikal dapat tawaran memasuki asasi pada akhirnya. Kawan bagi Encik Haikal juga menganggap beliau tidak akan berjaya. Beliau membuktikan diri sendiri dengan menjadi orang yang pertama mendapat pekerjaan kerajaan daripada kalangan kawan beliau. Encik Haikal menjadi sebagai contoh yang amat baik untuk kita di mana beliau menjadikan cabaran-cabaran yang dihadapi itu sebagai tenaga dan motivasi beliau untuk menuju ke arah berjaya. Cara yang kedua yang dikongsikan oleh Encik Haikal iaitu mempunyai pemikiran yang jelas tentang matlamat diri sendiri. Kita perlulah mempunyai fikiran yang jelas tentang perkara yang kita sedang melakukan dan menegaskan dengan perkara yang betul. Sebagai contoh, Encik Haikal sering menyertai pertandingan debat dan beliau banyak menghadapi tekanan dan juga kritikan daripada senior-senior. Beliau mempunyai pemikiran yang jelas tentang diri sendiri bahawa beliau ingin mendapatkan kejayaan dalam pertandingan debat. Bukan itu sahaja, beliau sering dikatakan oleh rakan beliau bahawa beliau tidak belajar kerana jarang melihat Encik Haikal memegang buku dalam tangan untuk belajar dan tidak akan mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Encik Haikal tidak dipengaruhi oleh kata-kata tersebut. Encik Haikal mempunyai pemikiran yang jelas tentang tingkah laku diri sendiri. Beliau menetapkan dengan cara yang bersesuaian dengan beliau seperti membuat peta minda dan belajar melalui nota dalam telefon. Beliau memberitahu kita tidak perlu mementingkan persepsi orang lain tetapi memfokuskan kepada apa yang kita lakukan untuk kita diri sendiri. Seterusnya, Encik Haikal juga berkongsi dengan kita beberapa sikap yang perlu ada bagi seseorang yang berjaya. Encik Haikal berkongsi dengan kita bahawa seseorang yang berjaya perlulah mengingati asal-usul diri sendiri. Encik Haikal sentiasa mengingati asal-usul diri sendiri. Beliau merupakan anak yatim, maka beliau mempunyai keinginan yang kuat untuk mengubah nasib diri sendiri sejak kecil. Beliau ingin menjadi sebagai teladan bagi kanak-kanak dalam rumah anak yatim bahawa mereka juga akan berjaya pada suatu hari yang akan datang. Selain itu, seseorang yang berjaya mesti berani untuk mengambil risiko. Seseorang yang berjaya mestilah perlu menghadapi banyak perkara ketidaktentuan dan juga kegagalan. Kita haruslah berani untuk mengambil risiko dan menghadapi dengan kegagalan yang mungkin wujud. Hal ini kerana itu adalah perjalanan yang perlu dilalui untuk menuju ke arah kejayaan. Kita akan mendapat belajar banyak pengetahuan dan memperbaiki diri sendiri melalui kegagalan yang dihadapi. Sekiranya mereka tidak berani untuk mengambil risiko, maka mereka telah melepaskan satu peluang yang amat baik untuk belajar. Seseorang yang tidak berani untuk mengambil risiko tidak akan berjaya. Bukan itu sahaja, Encik Haikal juga berkongsi dengan kita, seseorang yang berjaya haruslah sentiasa berdoa. Kita cuba untuk melakukan usaha yang secukup mungkin dan nasib akhir kita adalah ditentukan oleh Tuhan.
Berdoa akan memberi ketenangan kepada hati kita dan secara tidak langsungnya dapat meningkatkan keyakinan diri kita. Encik Haikal juga sentiasa menderma kepada organisasi yang memerlukan. Beliau percaya bahawa menderma akan dapat memudahkan urusan seharian beliau. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, berkaitan teori dalam kajian kes. Melalui temu bual bersama dengan Encik Haikal, dapatlah saya kaitkan dengan beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori pembelajaran sosial kognitif. Teori ini telah diperkenalkan oleh Albert Bandura. Dalam teori ini ada melibatkan beberapa teori lain seperti teori pemodelan, teori efikasi kendiri. Tetapi kita akan lebih memfokuskan kepada teori pemodelan. Teori pemodelan ini melibatkan proses pembelajaran melalui pemerhatian yang diberikan terhadap tingkah laku sesuatu model itu. Teori pemodelan juga merupakan salah satu teknik memodifikasikan tingkah laku yang melibatkan pemerhatian ke atas model di samping meniru gaya atau gerak balas yang sama bagi mencapai tingkah laku yang diinginkan itu. Dengan kata lain, Encik Haikal telah menjadikan seniornya sebagai model untuk beliau teruskan dalam dunia debat. Beliau mengikuti atau menyertai debat adalah dengan mengikut jejak langkah daripada seniornya itu. Bermula daripada situlah minat terhadap aktiviti debat Encik Haikal ini kian membuak-buak. Jadi, melalui temu bual bersama dengan Encik Haikal, beliau menyatakan bahawa seorang senior yang dikenali sejak umur 13 tahun telah menjadi inspirasi baginya dalam menceburi dunia perdebatan. Seniornya itu telah memperkenalkan debat ini kepada Encik Haikal. Tambah lagi, Encik Haikal berkata bahawa seniornya itu banyak memberi inspirasi terhadap dirinya, bukan hanya debat sahaja. Malahan pemilihan universiti bagi melanjutkan pengajaran di peringkat asasi juga menjadi bukti bahawa Encik Haikal menganggap seniornya itu sebagai model untuk beliau meniru. Terdapat 4 proses dalam pembelajaran pemerhatian ini, iaitu proses perhatian, proses penyimpanan, proses produksi dan proses insentif ataupun proses motivasi. Melalui tingkah laku Encik Haikal ini, kita dapat lihat bahawa tingkah laku yang ditirunya ini telah pun mendapati proses-proses yang ada dalam pembelajaran pemerhatian ini. Hal ini disebabkan oleh Encik Haikal membuat pemerhatian tingkah laku terhadap model iaitu seniornya di samping mengaut sebanyak mungkin maklumat hasil daripada pemerhatian tersebut sebelum beliau menirunya. Kemudian Encik Haikal akan melalui proses penyimpanan di mana dia akan mengingati apa-apa sahaja tingkah laku yang dilakukan oleh seniornya itu. Seterusnya Encik Haikal akan menzahirkan tingkah laku yang dilihat tadi iaitu dengan mengikuti jejak langkah seniornya untuk menyertai aktiviti debat. Sekiranya dalam aktiviti debat itu Encik Haikal memperolehi banyak pencapaian, hal ini akan membuat beliau termotivasi untuk melakukan lagi peniruan terhadap sesuatu model yang lain pula. Di samping itu, teori kedua yang dapat dikaitkan hasil daripada temu bual bersama dengan Encik Haikal adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini telah diperkenalkan oleh Julian Rother. Julian Rother telah menggunakan pendekatan teori ini bagi memahami lagi personaliti seseorang melalui hasil penyelidikannya itu. Teori pembelajaran sosial oleh Julian Rother ini amat menekankan berkenaan locus of control, LOC ataupun locus kawalan kontrol. Terdapat 2 aspek dalam locus kawalan kontrol ini, di mana aspek pertama adalah aspek dalaman dan aspek yang kedua adalah aspek luaran. Locus kawalan dalaman merupakan sesuatu kepercayaan yang diterima adalah di bawah dan kemampuan diri itu sendiri. Manakala locus kawalan luaran merupakan kepercayaan yang diterima di bawah kawalan orang lain atau boleh juga dikatakan sebagai takdir, tuah dan sebagainya. Melalui temu bual bersama dengan Encik Haikal ini, Encik Haikal memiliki locus kawalan dalaman. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau amat mempercayai kebolehan dan kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Beliau ada meletakkan target ataupun sasaran untuk dicapai dalam peperiksaan yang dijalankan di universiti. Beliau meletakkan sesuatu sasaran yang tidak memberi bebanan yang terlalu tinggi pada dirinya. Dengan kata lain, target yang diletakkan itu adalah mengikut kemampuan dirinya sendiri. Disebab beliau begitu percaya akan diri sendiri dan yakin beliau akan mencapai sasaran yang telah diletakkan tadi, jadi hal itu sedikit sebanyak telah memberi motivasi kepadanya untuk terus meletakkan sasaran di samping percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Hal ini kerana target atau sasaran yang diletakkan itu adalah lebih bersifat rasional dan tidak melampaui batas kemampuannya sendiri serta tidak memberi tekanan terhadap dirinya. Maka di sini dapatlah kita simpulkan bahawa seseorang yang mempunyai locus kawalan kontrol dalaman merasakan bahawa mereka mampu untuk menentukan cara atau tindakan yang perlu diambil dalam diri mereka sendiri. Mereka ini hanya perlu percaya akan kemampuan diri, berusaha meningkatkan diri serta lebih peka akan keadaan persekitarannya sahaja.
Individu yang mempunyai lokus kawalan kontra dalaman mempunyai tahap kebimbangan yang lebih rendah, mempunyai penghargaan diri yang lebih tinggi dan akan berasa lebih bahagia. Setakat itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, sememangnya perjalanan kejayaan Encik Haikal ini boleh dijadikan contoh kerana beliau telah menunjukkan satu perkembangan yang sangat baik. Dari asalnya, beliau seorang yang sebatang kara menjadi seorang yang mewah segala-galanya. Atau dalam erti kata lain, kita mestilah bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian. Kejayaan hidup setiap individu adalah bermula daripada diri sendiri, di mana sekiranya menghadapi kegagalan, kegagalan tersebut bukanlah berpunca daripada orang lain, malah berpunca daripada diri sendiri. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.